Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Kita sambung perbincangan tentang pecahan-pecahan mazhab Qadariyah. Hari ini kita bincang tentang mazhab Qadariyah Al-Haitiyah. Mereka ialah pengikut Ahmad bin Haid Al-Qadari, seorang yang banyak membaca buku-buku falsafah dan terpengaruh dengannya. Seperti kita tahu dahulu bahawa zaman itu zaman kerajaan Abbasiyah. Pesatnya penterjemahan buku-buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Tujuannya untuk menimba ilmu kemanusiaan, ilmu yang tak berkait dengan wahyu, ilmu duniawi, untuk membina tamadun Islam dan mengislamkan ilmu-ilmu bangsa lain daripada kaum yang bukan Islam. Walaupun orangnya tak Islam, ilmunya boleh diislamkan. Namunnya di antara buku yang diterjemah itu ialah buku falsafah. Falsafah peninggalan tamadun Greek, iaitulah Yunani. Orang Arab kata Yunani, orang disebut dengan Greek, bukan Yunan Cina, Yunan Greek. Falsafah Rom, termasuk falsafah Parsi, India, Cina, diterjemah ke dalam bahasa Arab. Terdapat kalangan yang membaca sendiri, tak ronyok pada guru-guru, menjadi menyeleweng daripada akidah bila menggunakan akal. Khususnya bila seorang itu tidak cukup ilmu tentang wahyu, ilmu tentang hadis-hadis Nabi SAW, ataupun ilmunya sendiri, baca sendiri, tak ronyok pada guru-guru yang muktabar, yang faham membuat perbandingan, yang memahami dengan akal yang tajam, mendapat hidayah daripada Allah, yang terdiri daripada galangan guru-guru yang mursyid, iaitulah guru ulama-ulama yang boleh memberi irsyad, memberi petunjuk. Ramai ulama-ulama yang tahu tentang agama lain, tentang falsafah, menghujahkan, memenangkan Islam. Bila seorang itu tak faham, baca sendiri, mengalahkan Islam, sepatutnya Islam itu menang. Kerana ilmu Islam ni ilmu daripada Allah yang tak terhingga. Sekiranya kita membuat kajian daripada Quran dan hadis, kita dapati Quran dan hadis bercanggah
dengan kajian manusia, menandakan kajian manusia itu salah. Mesti salah. Walaupun tidak ada penemuan. Termasuk ilmu sains. Ilmu yang boleh diteroka dengan mata kasar. Dengan alat-alat. Contohnya, bila Quran mengatakan dalam surah Yasin, "Wasyamsu tajri limustaqarrin laha." Matahari beredar di tempat yang ditetapkan oleh Allah dalam kawasan objeknya, kawasan sempadannya. Masa dahulu ahli-ahli falak, ahli sains mengatakan matahari tetap, tidak bergerak, yang bergerak bumi saja. Kepada lain, matahari tetap. Hari ini manusia mempunyai alat-alat yang canggih. Didapati memang matahari bergerak juga. Menandakan Quran adalah benar. Quran itu betul. Contohnya, dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Orang yang tidak yakin, yang munafik, imannya laksana orang yang sesak nafas bila naik tinggi melangit. Menaik tinggi di luar kawasan tarikan bumi, tak boleh bernafas. Quran dah sebut. Quran sebut begitu. Masa itu ahli-ahli sains tak tahu. Sekarang ni baru tahu. Bila kapal terbang naik tinggi, lepas kawasan dia sesak nafas. Quran dah sebut. 1400 tahun dulu. Menandakan ilmu Allah ni betul. Terdapat mereka yang sesat ini ialah gunakan akal, menyangguh Quran dan hadis. Begitulah mazhab Qadariyah ini. Di antaranya ialah mazhab Al-Haitiyah. Pemimpinnya Ahmad bin Haid Al-Qadari. Nisbah mazhab Qadariyah. Dia banyak membaca buku falsafah. Di antara ajarannya ialah yang pertama menyerupai Nasrani, menyerupai Kristian dalam perkara Nabi Isa AS. Bagi alam ini ada dua Tuhan. Tuhan yang qadim, iaitu Allah Ta'ala, dan Tuhan yang bersifat baru, iaitu Nabi Isa AS. Isa pun Tuhan juga, macam orang Kristian menganggap. Yang kedua, Nabi Isa AS itu anak Tuhan, bukan dengan makna anak yang diperanakkan, tetapi dengan makna anak yang diciptakan. Memang Nabi Isa diciptakan oleh Allah. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Allah Ta'ala ciptakan Isa bandingan dengan cipta Nabi Adam AS. Adam dijadikan daripada tanah, dibuat lembaga. Allah Ta'ala kun fayakun, jadi, dimasukkan roh. Adam bingkar bangun, jadi seorang manusia. Isa AS menjadi dalil kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau Adam dijadikan dengan tidak ada ayah dan ibu, Hawa dijadikan bertulang rusuk Nabi Adam, tak ada ibunya. Ini kekuasaan Allah. Hawa diambil dari tulang rusuk Nabi Adam, diciptakan Hawa, jadi seorang perempuan, ibunya tak ada. Allah Ta'ala nak tunjuk, dijadikan Isa dengan ada ibu, tak ada ayahnya. Diperintah malaikat Jibril AS turun ke bumi. Malaikat ini tidak lelaki, tidak perempuan. Nak setubuh macam mana? Lelaki tidak, perempuan tidak. Tak ada kemaluan. Membawa perintah Allah. Kun fayakun. Ditiupkan rohnya ke dalam rahim Nabi Maryam alaihissalam. Dengan ciptaan Allah, Maryam dilahirkan
dengan ciptaan Allah Ta'ala. Tak boleh dia anggap anak. Allah Ta'ala tidak beranak. Isa bukan Tuhan anak, Maryam bukan Tuhan isteri. Firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Allah itu satu, tunggal. Allahus samad, Allah tak ada Tuhan malaikat dia. As-samad, semuanya berhajat kepada Allah. Semuanya berhajat kepada Allah Ta'ala. Qiyamuhu Ta'ala binafsih. Kalau orang mengaji sifat 20, Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Allah Ta'ala tak berhajat pada yang lain. Yang lain berhajat pada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, ataupun laisa kamitslihi syai'. Balah antara Wahabi dan Asy'ariyah, balah perkataan saja, maksudnya sama. Pokok Wahabi kata laisa kamitslihi syai', tidak ada sepertinya sesuatu pun. Asy'ariyah kata mukhalafatuhu ta'ala, Allah Ta'ala menyalahi segala yang baru. Maksud sama je, duduk kelahi apa? Kelahi pasal perkataan saja. Maksudnya Allah Ta'ala tak sama dengan makhluknya. Maksud Allah Ta'ala bukan macam makhluk, jadi ayah, jadi suami. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sepertinya sesuatu pun. Allah Ta'ala menyatakan Allah Ta'ala, Nabi Isa tu Tuhan anak. Apa makna Tuhan? Tuhan ialah yang disembah, yang dipuja, yang menjadikan alam. Kalau Nabi Isa, dia bukan dijadikan alam, dia dijadikan Tuhan. Macam mana? Ini sesat, bodoh, tak betul. Menyalahi bahasa pun salah, tak betul. Kita orang Islam wajib beriman dengan Isa AS. Isa adalah Rasulullah. Kalau orang Islam tak percaya Nabi Isa Rasulullah, kafir orang Islam itu. Itu dia. Dia tak percaya Nabi Isa. Percaya Nabi Isa Tuhan. Kadang-kadang Nabi Isa suruh, dia tak ikut. Nabi Isa mengharamkan babi, mengharamkan arak. Dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan, tapi tak ikut Nabi Isa. Cakap saja, letak saja, ni tak betul. Banyak kesalahan-kesalahannya, mesti dirojok. Dan sebab itu banyak mereka yang mengkaji perbandingan agama bertemu dengan kebenaran. Kaji perbandingan, jangan lihat satu saja. Ketiga, kepercayaan al-haitiyah ni, tiap-tiap satu jenis hayawan itu adalah satu umat, dan tiap-tiap umat itu ada rasul masing-masing. Takkan katuk benda rasul. Binatang yang tak ada akal nak pakai rasul apa? Pohon kayu ada rasul juga. Ini tak betul. Ini salah. Tiap-tiap makhluk ada rasul dia. Dan Allah Ta'ala menentukan rasul yang diutuskan kepada manusia dan jin. Dari kalangan manusia menjadi rasul, bukan kalangan jin. Nabi kita Muhammad SAW jadi rasul kepada manusia dan jin. Manusia kena masuk Islam, jin pun kena masuk Islam. Yang keempat, mendakwa alam itu ada 5 negeri, iaitu 2 negeri untuk pembalasan. Yang pertama, di dalamnya ada makan, minum, kebun dan sungai yang mengalir. Itu alam yang pertama. Dan yang kedua, negeri yang hanya nikmat rohani, bukannya jasmani. Nikmat rohani. Di dalamnya tidak ada makan, minum. Tak ada makan, minum. Yang ketiga, negeri balasan kepada dosa, iaitu neraka. Yang keempat, negeri permulaan, yang bermulanya dicipta sebelum dia turun ke dunia. Dan yang kelima, negeri ujian, iaitu alam dunia yang dibebankan dengan taklif. Ini semua rekaan dia belakang.
Banyaklah orang boleh dengar, oh sedap cara pelik ni, ikut lalu. Pelik pada orang lain, nak cari pelik pada orang lain. Ada pelik hak betul, ada pelik hak bodoh. Pelik hak jahil, pelik hak bebal. Bila mak berjumpa pelik, ikut. Asal pelik je. Pelik pada orang. Tak diikut orang bukan Islam. Orang suka buat benda pelik. Orang lelaki kahwin sama lelaki puang. Kahwin nak buat pelik tu. Buat pelik. Puang. Puang sama puang. Biar pelik pada orang. Pelik pada orang ni cerdik ke? Bodoh. Orang bodoh lah pelik pada orang. Orang yang biasa ni, orang ada akal. Bila pelik tu manusia jadi binatang. Dia jadi pelik lah. Tak betul. Nak suruh masuk surat khabar tak payah. Gila nyam dekat bandar. Orang ambil gambar masuk surat khabar. Pelik pada orang. Kalau cerdik buatlah. Banyaklah benda-benda yang pelik. Atas nama kebebasan. Atas nama macam-macam. Mentakwilkan ayat yang keenam, mentakwilkan ayat Al-Quran yang menyatakan sabitnya ru'yatullah, melihat Allah pada hari kiamat, dengan makna melihat dengan akal, kata dia. Ini semua tak betul. Ila rabbiha nazirah, dia sebut dalam Al-Quran. Kena pakai zahir penutup tentang perbincangan Mu'tazilah. Demikianlah secara ringkas pengenalan mazhab Mu'tazilah dan pecahannya untuk menjadi renungan, termasuk Qadariyah, supaya kita dapat jangan terjebak dengan kesesatan mereka. Sebenarnya terlalu banyak perbezaan di antara mereka dengan ahli sunnah wal jamaah, dan berbahaya ialah dalam perkara yang melibatkan akidah yang berhubung dengan perkara-perkara ketuhanan, yang meminjamkan sifat-sifat Allah yang maha mulia lagi maha suci itu. Sifat Allah Ta'ala. Sifat kita pun kita tak mampu nak fikir dengan akal. Sifat kita. Kamu boleh lihat dengan mata. Pasal apa mata boleh melihat? Kerana ada orang tu. Ada orang kaji tentang manusia. Dalam mata itu berjuta orang. Bukan orang yang nampak saja, orang yang halus. Yang terdapat dilihat. Dalam jasad manusia ni terlalu banyak orang sarafnya. Tak mampu nak kaji. Kalau pisah nak kaji juga, ambil pisah cokeh mata tengok. Pasang mula tak nampak dah. Tak nampak. Bukan semua nak kaji belaka. Kita lihat dalil. Ada Allah Ta'ala, adanya alam. Allah Ta'ala. Makhluk pun kita lihat dalil. Ada elektrik, lampu nyala. Kipas berpusing. Tak percaya, kaji, belah wayar, jamah tangan dia tak ada. Kong, mampu ke? Habis. Tak boleh sampai begitu. Dalam perkara yang berhubung hamba dengan Tuhannya dan perkara siasah Islamiah, politik Islam yang membincangkan masalah kepimpinan umat Islam, ini banyak Mu'tazilah, Qadariyah ni tertakluk. Dalam masalah politik, tak ada pemerintahan ala Islam. Pakai begitu je, ikut sesiapa dia. Tak betul pada kerajaan. Ikut pilih kerajaan mana-mana pun. Tak balik pada Quran dan Sunnah. Ini semua ajaran yang bukan Islam. Masuk dalam orang Islam. Apabila mereka banyak menggunakan akal dan melupakan nas-nas dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga hanyut dan terpengaruh dengan unsur-unsur yang bukan Islam. Syukur alhamdulillah golongan Mu'tazilah dapat dikalahkan oleh para ulama yang mempertahankan akidah yang suci murni, sehingga Mu'tazilah tidak lagi mempunyai penganut yang tersebut, yang terbuka. Yang terbuka tak berani dah. Ianya tersimpan di dalam lipatan sejarah untuk bacaan dan pengiktibaran perumat Islam di zaman masa akhir. Perbincangan ini untuk pengetahuan saja, bukan untuk ikut. Ikut tak boleh, salah. Seterusnya mazhab Jabariyah kita akan bincang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah selepas Fathu Makkah.
Batu Makkah ni satu titik yang sangat penting dalam sejarah Islam. Mereka yang memperjuangkan Islam sebelum Batu Makkah, sebelum kemenangan yang besar, pahalanya lebih besar daripada mereka yang masuk Islam selepasnya. Dan sebab itu, bila berlaku zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, bertambahnya hasil negara. Kita cakap tentang pemerintahan sikit. Bila Nabi menegakkan negara di Madinah, zaman Nabi, gaji sama antara hakim dengan kerani dia, pembantu dia, sama gaji. Gaji sama. Antara gubernur, wali daerah dengan pembantu dia, sama belaka gaji. Ada yang kerja berat, ada yang mikir sampai tak tidur. Dengan tukang tulis saja sama gaji. Taswiyatul ata dipanggil. Zaman Khalifah Abu Bakar sama juga gaji. Taswiyatul ata. Zaman Sayyidina Umar, negara mendapat pendapatan yang banyak, melimpah ruah. Selepas kejatuhan Parsi dan Rom, dua kuasa besar dunia, sama ada zakat yang banyak, harta wakaf yang banyak, ghanimah yang banyak, faid yang banyak, termasuklah cukai yang dikenakan pada orang bukan Islam. Orang Islam dikenakan zakat, orang bukan Islam rakyat dikenakan cukai. Dinamakan jizyah dan kharaj. Menyebabkan banyak hasil negara. Bila orang Islam menakluk Parsi dan Rom, terdapat penemuan dalam pentadbiran negara, penerimaan baru. Sebelumnya, perkara dunia ni Allah sangat serah pada kebijaksanaan. Quran menunjukkan dasar saja. Al-Quran suruh al-hikmah, mengikut kebijaksanaan. Itu ada perkara itu. Kebijaksanaan ni tak ada nas. Bila berjumpa perkara yang molek, orang Islam ambil, walaupun daripada orang bukan Islam. Zaman Sayyidina Umar, terdapat penemuan sistem pentadbiran kerajaan Parsi dan Rom. Ada sistem skim gaji ikut grade, ikut kedudukan dalam pentadbiran. Maka Sayyidina Umar melaksanakan taqsimul ata, bukan taswiyatul ata. Di mana antara Sayyidina Umar buat ialah mereka yang masuk Islam sebelum pembukaan Mekah, gajinya lebih mahal pada mereka yang masuk Islam selepas pembukaan Mekah. Ahli Badar gajinya mahal pada orang lain, orang yang tidak ahli Badar. Orang yang peranannya besar, gajinya mahal pada orang yang lain. Maka gaji hakim mahal pada gaji pembantu dia. Gaji jeneral tentera mahal pada puebek, pada orang bawah, ketua pasukan. Dibuat sistem gaji zaman Sayyidina Umar. Termasuklah mereka yang masuk Islam sebelum pembukaan Mekah. Pada awal permulaan pemerintahan Sayyidina Umar, orang protes. Biasalah bila gaji tak sama ni, protes lalu. Temu Sayyidina Umar, tak ada ni pasal apa ni, orang ni sama dengan tu. Sayyidina Umar kata, mereka ni berjuang dengan Nabi sejak daripada awal. Belum pada masuk Islam, perang dengan Nabi. Sayyidina Umar kata, aku tak akan sama orang yang berjuang dengan Nabi pada awal dengan mereka yang penuh lawan Nabi macam masuk Islam kemudian. Senyap, dia kata. Termasuklah sebagai tambahannya dalam masalah pension. Sayyidina Umar memberi pension kepada isteri-isteri Nabi Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhunna, ada pension.
pada isteri-isteri Nabi. Patching lah istilah sekarang ni. Disebut Atha. Nabi beri pada Aisyah lebih pada beri pada isteri-isteri yang lain. Menyebabkan isteri-isteri yang lain protes. Sama-sama orang puang protes juga. Dia tak jumpa dengan Sayyidina Umar, takut. Dia jumpa dengan Hafsah. Hafsah ni anak Sayyidina Umar, isteri Nabi. Hafsah jumpa dengan ayah dia, Khalifah Umar. Ayah, isteri Nabi ni puasih pasal apa ayah beri mahal ke Aisyah ni. Kepada kami ni beri gaji murah. Sayyidina Umar kata, kalau ayahmu serupa dengan Abu Bakar, ayah Aisyah, aku beri sama. Sayyidina Umar kata, aku beri sama. Kerana Abu Bakar, peranan dia sangat besar dalam sejarah Islam. Kalau ayahmu ni sama dengan ayah Aisyah, aku beri sama. Sayyidina Umar kan backing. Bila Aisyah tahu, Aisyah undur, menyamakan pencen dia Atha dengan orang lain, sama. Itu cerita. Jadi Fathu Makkah ni mempunyai keistimewaan balik pada Fathu Makkah. Fathu Makkah juga meletakkan titik perbezaan di sisi Allah dan kalangan orang yang menganut Islam sebelumnya dan selepasnya di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sini dibuat dalam pentadbiran. Kerana perbezaan mengharungi cabaran dan ujian. Begitu juga perkara hijrah ke Madinah yang diberi fadilat besar tidak sama dengan hijrah yang berlaku selepasnya. Orang Bosnia hijrah masa negeri ditekan, orang komunis, orang Palestin sekarang ni negara takluk berhijrah selamatkan akidah dia. Tak sama dengan sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah zaman awal Islam. Allah Ta'ala berfirman, firman Allah SWT, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Ini ayat Quran. Tidaklah sama di antara kamu orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum Fathu Makkah, sebelum pembukaan Mekah. Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak Allah janjikan balasan yang sebaik-baiknya. Surah Al-Hadid ayat yang ke-10 disebut dalam Quran. Dengan nas Quran. Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'da fathi Makkah walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fangfiru. Ini hadis Nabi menafsirkan ayat ni. Tidak lagi hijrah selepas Fathu Makkah yang dapat kelebihan itu maksudnya. Tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Dan apabila kamu dikerah supaya keluar berjihad, maka keluarlah berjihad. Ini yang ada sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat jihad itu ada. Jihad Fathu Makkah tak ada lagi selepas berlaku peristiwa itu. Allah Ta'ala tutup kelebihan itu. Dan sebab itu sahabat lebih pada orang lain. Sebab itu tak boleh maki sahabat-sahabat Nabi. Maka kalangan Syiah yang Nabi sahabat-sahabat yang maki sahabat Nabi ni salah, tak boleh. Ada yang terlajuk, bukan semua Syiah begitu. Ada yang terlajuk memaki sahabat-sahabat. Dan sebab itu Ayatullah Khamenei yang memimpin Iran sekarang ni mengarahkan orang-orang Syiah berhenti daripada memaki sahabat Nabi. Ini kerana dia alim sungguh, dia tahu. Dia taqiq ulama-ulama termasuk Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Zaid, dan Imam Al-Baqir. Imam-imam ni tak maki sahabat-sahabat Nabi. Jadi orang Syiah kemudian ni melampau. Tak betul tu. Maksudnya tidak ada lagi fadilat hijrah seperti hijrah ke Mekah selepas Mekah dibebaskan. Walaupun berlakunya hijrah dan fadilatnya dalam kalangan mereka yang tinggal di negeri yang menindas Islam dengan zalim, yang memaksa penganutnya berhijrah
kerana menyelamatkan agama Islam. Adapun jihad menegakkan Islam dan mempertahankannya serta fadilatnya tetap berlangsung selagi ada Islam dan pendukungnya. Perjuangan Islam tak mati. Hijrah yang terpaksa tak mati. Tetapi hijrah Makkah habis di situ saja. Ini berkait dengan hijrah. Peristiwa Juzaimah berkait dengan cerita ini. Selepas Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu kembali menyelesaikan tugas merobohkan berhala Al-Uzza yang kita baca dulu, Rasulullah SAW menugaskannya pergi ke kampung Bani Juzaimah yang terletak ke arah Yalamlam yang menjadi miqat haji kepada umat Islam yang datang dari timur termasuk Asia Tenggara dan Yaman. Bila kita nak pergi Mekah, orang Asia Tenggara ni atau nak pergi umrah, di umur nak kapal terbang, ini sudah sampai Yalamlam, tempat miqat, pakai ihram. Makanya Nabi menghadkan pakaian ihram tu dipakai miqat, maka ni dipanggil bagi orang timur Yalamlam. Orang negeri lain ada miqat dia. Orang timur ni orang Yaman, termasuklah orang Malaysia, Indonesia, Yalamlam. Jadi Bani Juzaimah ni tinggal di kawasan ini. Khalid bertolak dengan anggota pasukan selama 350 orang dari kalangan Muhajirin, Ansar dan Bani Sulaim. Mereka ditugaskan untuk berdakwah, bukannya menyerang. Kabilah Juzaimah terkenal dengan sifat ganas. Kabilah ni sangat ganas. Orang Badui yang sangat ganas. Mereka telah melakukan jenayah membunuh bapa saudara Khalid bernama Faqih. Masa jahiliah. Dia bunuh pak saudara Khalid bin Walid. Dan membunuh bapa Abdurrahman bin Auf. Bapa Abdurrahman bin Auf dibunuh juga. Kabilah ni bunuh. Ganas kabilah ni. Abdurrahman bin Auf ni ialah salah seorang 10 sahabat yang Nabi janji syurga. Khalid bin Walid ni sahabat yang Nabi panggil pedang Allah. Pedang Allah tu Nabi beri nama. Abdurrahman bin Auf ni ahli syura. Menteri Nabi lah. 10 orang, Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. 10 orang. Ini 10 sahabat yang dianggap paling besar jadi ahli mesyuarat Nabi. Abdurrahman bin Auf. Ayah Rahman dibunuh oleh Badui Bani Juzaimah. Apabila pasukan ini sampai ke tempatnya dan disertai pula oleh Bani Sulaim. Sulaim ni kabilah Badui juga. Dan mereka pernah membunuh seorang tokohnya bernama Malik bin Ash-Sharid bersama 2 saudaranya. Bani Juzaimah ni pernah bunuh pemimpin kabilah Bani Sulaim. Tiba-tiba Bani Juzaimah merasa takut. Lalu mereka bersedia dengan senjata untuk berperang. Dia takut keluar dengan senjata juga. Orang ganas bawa senjata. Oleh Khalid bertanyakan mereka, apakah pegangan kamu, Islam atau kafir? Khalid ni pengelima. Apa pegangan kamu? Islam bukan kafir. Mereka menjawab, sabakna. Ini bahasa daerah. Sabakna. Sabakna ni dengan makna kami telah tukar agama. Maknanya telah Islam lah dalam bahasa mereka. Tanpa menyebut aslamna. Bahasa Quraisy ialah aslamna. Kami telah masuk Islam dalam bahasa Arab. Fasih, bahasa Quraisy, bahasa Quran. Dia sebut sabakna. Sabakna. Macam kita Patah Timur, Patah Barat, lain bahasanya. Orang Terengganu kata Amba, Kelantan kata Amba. Demo. Begitulah. Mu. Perkataan tu, sabakna. Dia kata begitu. Dia kata aslamna. Patut aslamna. Khalid bertanya, mengapa kamu membawa senjata untuk berperang?
bawa senjata ni apa pula? Bawa senjata nak perang. Mereka menjawab, kami dalam bermusuhan dengan orang-orang Arab Badui sekitar ini. Kami tersalah sangka bahawa kamu adalah musuh. Kami ingatkan musuh. Sebab tu kami bawa senjata, kata mereka. Khalid memerintah supaya mereka meletak senjata. Dan mereka ditawan. Suruh letak senjata, tawan. Ikat, tawan. Suruh diri dah, tawan juga. Dan membahagikan tawanan itu dalam kalangan anggota tenteranya. Dia bagi kepada pasukan-pasukan tawanan ni. Suruh jaga. Bila tiba waktu sahur, Khalid memerintah supaya tawanan masing-masing dibunuh. Kerah ni. Suruh bunuh. Ini masa ni tak tahu hukum lagi. Dia bunuh. Adapun tentera dalam kalangan Bani Sulaim membunuh tawanan masing-masing. Bani Sulaim ni agak badui, tak ngaji, bunuh, ikut arahan ketua lah. Tetapi kalangan Muhajirin dan Ansar membebaskan tawanan masing-masing tanpa mentaati arahan Khalid. Muhajirin Ansar bebas. Tak ikut arahan jeneral. Tak ikut. Peristiwa ini sampai kepada pengetahuan Rasulullah SAW. Siapa ke Nabi cerita ni? Orang kabur ke Nabi. Orang kabur dah Khalid buat begini. Mengikut riwayat Abdullah bin Umar yang kabur. Dan Rasulullah SAW bertanya, adakah dalam kalangan kamu orang yang membantah tindakan itu? Ada orang larang bunuh tawanan ni. Mereka memberitahu bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Salim radhiyallahu anhu bekas hamba pada Huzaifah membantah tindakan Khalid. Salim ni termasuk orang alim kalangan sahabat. Kalangan sahabat. Abdullah bin Umar juga kalangan ulama sahabat, anak Sayyidina Umar. Yang masuk Islam tak silap dulu pada ayah dia. Halim juga ni. Alim ulama sahabat. Lalu Rasulullah menadah tangan dan bersabda, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, Tuhanku, aku berlepas diri daripada apa yang telah dilakukan oleh Khalid. Nabi minta ampun kepada Allah Ta'ala. Aku tak kena mana Khalid buat ni. Khalid sudah buat salah. Seterusnya Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu supaya pergi ke kampung Juzaimah supaya membayar diat dan ganti rugi harta benda kepada penduduk Juzaimah yang dibunuh dengan cara yang salah. Mengikut hukum Islam, bila bunuh orang dengan cara yang salah, kena bayar pampasan, bayar diat. Diat mughallazah. Minggu lepas kita dah baca tentang diat mughallazah ni sebut dalam ucapan Petung Makkah. Ratus ekor unta. Dinilai harganya. Bayar. Ali telah membayar diat dengan unta dan perak serta ganti segala harta yang musnah, termasuk bekas untuk minuman anjing, ganti juga. Bahkan diberi lebih daripada itu setelah ditanya harta yang musnah. Ditanya, dinilai harta-harta yang musnah, Sayyidina Ali bayar pampasan. Ini hukum Islam, syariat Islam. Berbeza dengan undang-undang antarabangsa pada hari ini. Undang-undang antarabangsa pada hari ini, negeri yang lemah je, negeri yang kalah je kena bayar. Hak menang, wak tak tahu je. Sejarah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, negeri yang kalah kena bayar. Negeri yang menang, kalau buat sadah tak kena bayar apa. Bahkan kuasa besar dunia yang ada kuasa bitur. Rusia tembak kapal terbang Korea. Beberapa tahun yang lalu. Dia tembak kapal terbang Korea, kapal awam. Jatuh. Dia tembak, tak ada apa-apa saja je. Amerika tembak kapal terbang Iran. Tak ada apa-apa. Israel tembak kapal terbang Libya, jatuh, tak ada apa-apa. Tak hukum apa-apa. Israel dilindungi oleh kuasa besar dunia.
Kita orang Islam, bila buat silap, kena bayar. Walaupun kita menang. Kita besar, kita kuasa besar. Tak mau bayar, tak apa, orang tak boleh lawan kita. Tapi tak boleh. Dosa. Walaupun terhadap orang bukan Islam. Tak boleh. Bani Zaimah ni, dia dah masuk Islam. Itu cerita lain lah. Bukan semua mungkin ada yang tak masuk Islam. Tak kira apa. Dia bayar ganti rugi. Ini undang-undang antarabangsa Islam. Yang beza undang-undang antarabangsa bukan Islam. Undang-undang antarabangsa bukan Islam ni termasuklah piagam bangsa-bangsa bersatu, perjanjian Geneva, perjanjian macam-macam. Saing perjanjian tu, undang-undang perang. Tapi negeri lemah je kena hukum. Negeri kuat, negeri yang kuasa besar macam Amerika, dia buat jenayah perang di Vietnam, jenayah perang di mana-mana pun, orang awam dia bunuh macam guna racun serangga bunuh. Tak ada apa-apa pada dia. Orang awam mati, tak ada apa-apa. Kita orang Islam kena hukum. Apabila Ali radhiyallahu pulang menemui Rasulullah SAW, maka diterima dengan sangat gembira dan bersabda, asabta wa ahsanta ay wazada wa fi riwayatin wallazi ana abduhu lahi ahabbu ilayya min humurin na'am. Dia Sayyidina Ali cerita ke Nabi. Sayyidina Ali buat begini. Ini bijak Sayyidina Ali ni. Sayyidina Ali memang bijak. Bijak pada orang lain. Bila Sayyidina Ali cerita dia buat begini, engkau telah melaksanakan perkara yang betul. Engkau telah melaksanakan yang baik mengikut riwayat yang lain. Demi Tuhan yang aku menjadi hambanya, ia lebih aku kasih daripada unta merah, barang yang paling berharga. Kenderaan paling berharga, aku lebih suka barang paling berharga. Sayyidina Ali buat ni satu tindakan yang sangat baik. Memang Sayyidina Ali ni bijak, termasuk dalam kes yang lain. Bila Sayyidina Ali tugas pergi ke Yaman, berlaku satu peristiwa, orang kata laga, tahan Cina, tahan singa, tahan corong. Bila singa masuk, jatuh dalam corong ni, bila nak tikam ramai-ramai, jatuh orang. Jatuh orang, mati. Mati orang. Singa mampu, orang mati. Kabilah sama kabilah balah, nak perang. Orang ni tuduh orang yang bunuh, tuduh orang yang bunuh. Padahal sama-sama nak takak singa. Sayyidina Ali pun panggil kabilah-kabilah ni. Hak tukang, hak yang mati ni kabilah mana? Hak yang terlibat ni kabilah mana? Sayyidina Ali pun minta semua kabilah-kabilah yang terlibat ni kena bagi unta, bagi kambing, bagi itu. Tanggungjawab, lepas tu beri pampasan kepada keluarga yang mati. Ini bijak Sayyidina Ali. Selesai masalah, tak ada perang, tak jadi kelahi. Banyak dalam peristiwa kehakiman, Sayyidina Ali menunjukkan satu pandangan yang diiktiraf oleh Nabi SAW. Bukan kerana kita syiah dah, Sayyidina Ali bijak sungguh. Memang dia bijak sungguh lah. Ini kebijaksanaan. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar rojok Sayyidina Ali, Sayyidina Umar rojok Sayyidina Ali, Osman rojok Sayyidina Ali, banyak-banyak kes. Kerana ada kebijaksanaan dia dalam mengendalikan urusan. Dan dia muda pada orang lain. Jadi khalifah yang keempat. Kita akan baca cerita dia insyaAllah. Peristiwa Bani Zaimah ni menyebabkan berlakunya pertengkaran di antara Khalid bin Walid dan Amr bin Auf. Balah. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid salah. Amr bin Auf pun ayah dia mati kau. Hak ni pun dari dia mati. Sehingga Khalid memaki Amr bin Auf, menegur Khalid dengan berkata, bila Amr bin Auf kata, Khalid, awak telah melakukan kerja jahiliah di masa Islam. Kata Amr bin Auf ke Khalid, awak dalam masa Islam, awak kerja jahiliah. Khalid menjawab, aku membalas terhadap pembunuh bapamu. Aku bunuh ayahmu juga. Amr bin Auf menjawab, pembohong, aku telah membalas terhadap pembunuh bapaku. Awak membunuh orang yang telah Islam kerana membunuh seorang sahaja di zaman jahiliah. Kerana orang tu bunuh seorang, awak bunuh ramai-ramai. Khalid menjawab, siapa yang memberitahu bahawa mereka telah Islam? Siapa khabar dia masuk Islam?
Masuk Islam apa? Ulama bi'ah berkata, semua anggota pasukan memberitahu bahawa mereka memberitahumu, iaitu mereka mendirikan masjid dan mengaku Islam. Buat masjid dah. Mengaku Islam. Sebenarnya awak menuntut bela terhadap kematian bapa saudaramu faqih. Bukan faqih. Khalid menjawab, aku melaksanakan perintah Rasulullah untuk menyerang mereka. Rasulullah serang, aku serang. Balak. Ulama bi'ah menegahkan awak pembohong. Sebenarnya awak menuntut bela terhadap pembunuh bapa saudaramu faqih. Faqih ni. Akhirnya Rasulullah SAW campur tangan dan bersabda, mahlan ya Khalid, da'anka ashabi, fawallahi law kana laka uhudun zahaban fa'anfaqtahu fi sabilillah ma adrakta ghuduwatan rajulin minhum wala rawhatah. Berhentilah wahai Khalid, jangan memaki sahabatku yang awal masuk Islam. Orang ni masuk Islam yang awal. Maka demi Allah, kalau kamu mempunyai emas sebesar bukit Uhud, lalu kamu sumbangkan derma fi sabilillah, saya tidak dapat menyamakan amalan pagi dan petang dilakukan oleh mereka. Mengikut riwayat, secupuk ini belanjakan oleh orang yang masuk Islam sebelum pembukaan Mekah. Tak sama dengan emas sebesar bukit Uhud yang dibelanjakan oleh orang lain selepas itu. Kerana zaman itu zaman yang sangat getir, zaman sangat dahsyat. Peristiwa ini memberi pelajaran hukum Islam yang wajib ditunaikan walaupun di saat paling marah di medan peperangan. Jangan melampaui batas, tidak boleh memaksa ketika berdakwah. Tak boleh paksa berdakwah. Menerima iqrar masuk Islam tanpa mengucap dua kalimah syahadah. Kalau orang tu dia kata saya masuk Islam dah, dia tak mengucap lagi, Islam lah. Hukumnya begitu. Mengucap dengan syahadah ni sebagai pengesahan saja. Dalil beberapa peristiwa menunjukkan bila orang tu kata saya dah percaya ke Islam ni, Islam lah. Tak mengucap dengan syahadah ni nak mengesah, nak tu saja, merasmikan saja. Dan dengan apa sahaja ungkapan atau bahasa yang menunjukkan bahawa seseorang itu mengaku percaya kepada agama Islam. Dia cakap bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa apa, dia percaya ke Islam, Islam lah dia. Ni tak nak suruh sebut bahasa Arab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sah Islam. Ni tak betul. Dia mengucap, dia mengaku dengan bahasa dia sekalipun, bahasa orang asli ke, dia dah percaya ke Islam, jadi Islam. Dan cukup dengan pengakuan lidah. Adapun perkara yang tersembunyi dalam hati adalah urusan Allah, bukannya urusan kita. Ini yang pertama. Bila orang tu mengaku dia Islam, Islamlah. Hati dia, jangan. Kita campur itu urusan Allah. Ni tanya pula, nak Ustaz nak kahwin ke? Nak masuk Islam anak ni? Itu hal lain. Itu hal lain. Saya dapati ada cerita, bila orang Islam orang bukan Islam masuk Islam, tanya awak nak nikah ke? Kita tanya apa? Jangan tanya banyak-banyak. Bila orang nak masuk Islam, terima dia masuk Islam. Dia nak menikah, dia nak apa ke, itu cerita lain. Islam kan dia dulu. Ini memayahkan orang masuk Islam. Ini tidak bijak dalam berdakwah. Wajib membayar diat kerana pembunuhan yang salah di dalam peperangan, dan membayar ganti rugi kerana kemusnahan harta benda. Kalau berlaku kemenangan dalam peperangan menyebabkan mati, walaupun musuh, kita silap, kena bayar ganti rugi. Ini hukum Islam. Kalau kita jadi kerajaan, kita jadi pemerintah, hukumnya begitu. Kalau rosak harta benda dia, tidak berkait dengan peperangan, tak berkait dengan peperangan, tak ada, bukan harta darurat, kena ganti harta tu. Ini hukum Islam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun
walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya, lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. Padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu, kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan itu menjanjikan, menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah atau berderma. Dan dia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji, bersikap bakhil, kedekut. Sedang Allah menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurnianya. Dan ingatlah Allah amat luas limpah rahmatnya lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Allah memberikan hikmah, kebijaksanaan, ilmu yang berguna kepada siapa yang dikehendaki menurut aturan-aturannya. Dan sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidaklah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Setelah diterangkan dalam ayat yang terdahulu betapa besarnya kelebihan mereka yang membelanjakan harta, sama ada sumbangan yang wajib seperti nafkah anak isteri, membayar zakat, menolong keluarga yang susah, itu wajib menurut jalan yang susah, ataupun menyumbang secara sunat dengan hati yang ikhlas, pahalanya sangat besar. Mesti dengan ikhlas. Kalau sumbangan yang tidak ikhlas, tak ada pahala. Sumbangan yang diikuti dengan ungkitan-ungkitan yang menyakitkan, itu tak ada pahala. Disebutlah ayat dulu. Ayat dibaca Allah Ta'ala suruh kalau nak menyumbang, mesti harta-harta yang baik, jangan yang tak baik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa ma akhadna lakum min al-ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, sumbangkanlah yang baik-baik daripada apa yang kamu usahakan dan apa yang kami keluarkan daripada muka bumi. Jangan sengaja menyumbang, membelanjakan yang keji, yang kamu sendiri nak mengambil pun pejam mata, yang tak baik ini. Ketahui Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah Ta'ala tak berhajat pada sumbangan kamu. Allah Ta'ala Maha Kaya, Allah Ta'ala beri pahala pada kamu. Dengan sebab itu, bila menyumbang, sumbang yang baik. Baik pada zatnya, baik pada rohnya. Pada zatnya, barang yang kita sumbang tu yang baik. Padi yang molek, buah yang molek kalau nak keluar zakat. Binatang yang gemuk nak keluar zakat. Nak rebang, pilih gemuk yang molek.
hak molek kalau kita ada kemampuan. Jangan sambil lewa je. Pilih hak buah kereta. Bila korang buah kereta, pilih hak dak molek buat keluar zakat. Hak dak molek buat sedekah korang. Hak dak molek buat sedekah korang. Mengikut satu riwayat, ada kalangan Ansar yang ada kebun. Buah kurma hak kereta-kereta tu gantung di masjid. Beri ke orang miskin. Seorang miskin makan, pilih. Orang malik sayang nak beri, Allah Ta'ala tegur lah. Kalau nak beri ke orang, beri yang malik. Jangan beri yang tak malik. Barulah dapat pahala yang besar. Pahala yang banyak disebut dalam ayat lain. Lan tanazul hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak mencapai kebajikan yang sebenar sehingga sumbang apa yang kamu sayang. Benda yang kita sayang, besar pahalanya. Mencabar dalam hati kita. Termasuk yang malik itu yang halal. Jangan sumbang yang haram. Jangan sumbang yang haram. Ambil hak haram, bagi sumbang ke orang. Contohnya mereka yang simpan duit dalam bank riba hari ni. Ambil bunga bank tu, dia sedekah orang. Ambil hak haram, tak boleh pahala macam tu. Boleh dosa pula. Kecuali dia bertaubat, itu lain cerita. Seorang yang bertaubat meninggalkan riba. Macam mana nak bersih? Dia ambil duit riba tu, buat kebajikan. Dia tak pegang ke dia. Dan dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Tu boleh pahala. Kalau duduk main riba semua, ambil riba tu beri korang. Boleh dosa riba, dosa beri korang pula. 2 kali. Ada orang merapok dan tolong orang miskin. Dosa merapok tak boleh. Tak dapat pahala. Apa panggil Robin Hood. Merapok barang orang. Curi bagi ke orang miskin. Tak boleh. Itu salah dalam Islam. Tak boleh. Tak boleh. Itu salah. Yang haram, tak boleh. Ambil yang baik-baik daripada hasil bumi. Yang keluar daripada perut bumi. Emas, perak, galian dan sebagainya. Yang kita dapat harta daripadanya. Beri dengan cara puas hati betul kepada orang. Selesaikan masalah kesusahan dia. Baru dapat pahala. Dapat pahala yang sangat besar. Zaman dulu pernah bincang pasal duit loteri buat masjid. Ni zaman dulu tahun 60-an dulu. Ambil duit loteri banyak-banyak, hasil loteri buat sejid sana sejid sini. Buat masjid ni duit loteri. Loteri tak dihapuskan. Tu tak boleh, tak betul. Tak dapat pahala. Masjid pun tak berkat masjid tu. Tak keberkatan. Tak ada keberkatan daripadanya. Bukan semayang dia tak sah, semayang sah, keberkatannya tak ada. Ada masjid loteri ada lagi, sampai learning ada lagi. Hak tinggal tu kita harap Allah Ta'ala ampunlah mereka yang buat salah tu. Kerana jahil. Ketahuilah Allah Ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Kalau dalam bab kerbang disebut la ilaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala tidak mencapai daging-daging dan darah kerbang kamu. Allah Ta'ala dah ambil dagingmu, darah kerbang tu. Yang Allah Ta'ala terima taqwa kamu. Itu dalam bab korban. Sifat taqwa kita. Begitulah adalah hal-hal yang lain daripada hati yang baik. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kemiskinan kepada kamu dan menyuruh kamu berbuat perkara yang haram, yang keji. Syaitan menjanjikan kemiskinan. Syaitan ni kata jangan belanja. Kalau mau belanja jadi susah. Kalau berjanji jadi apa-apa. Kalau berjanda jadi ni, jadi jenis ni. Terdapat berlaku sayang nak belanja kerana syaitan duduk bisik dalam hati kita. Jangan beri banyak sangat. Jangan beri banyak sangat. Jangan beri banyak. Syaitan. Syaitan mengganggu. Supaya jangan membelanjakan yang baik. Dan menyuruh kamu buat keji. Kalau buat benda tak molek, belanja banyak-banyak. Benda yang sia-sia belanja banyak-banyak. Untuk kebajikan sikit.
Wallahu a'idukum maghfiratan minhu fadla wallahu wasi'un alim. Allah menjanjikan keampunan dan kurnia kepada kamu, dan Allah Maha luas kurnia lagi Maha mengetahui. Allah Ta'ala menjanjikan keampunan. Kalau kamu bagi sumbangan, pahala pun boleh, keampunan daripada dosa pun boleh. Dua-dua dapat. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas kurnia lagi Maha mengetahui. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa man yadhakkaru illa ulul albab. Dikurniakan kebijaksanaan kepada sesiapa yang dikehendaki. Kebijaksanaan ini ialah ilmu pengetahuan, memahami Quran dan hadis Nabi SAW secara khususnya, faham hukum. Tiap-tiap hukum itu ada fiqh dia, tafaqquh fid din. Ada fiqh ibadat, ada fiqh munakahat, fiqh muamalat, ada fiqh haji, fiqh puasa, fiqh dakwah, fiqh akidah, macam-macam fiqh. Jadi memahami ilmu. Ada orang ada ilmu tak faham ilmu tu. Ada orang ilmu banyak pada akal dia, ilmu banyak akal kurang. Tak pandai menafsirkan ilmu, merosakkan orang. Ilmu banyak, royak orang jadi gaduh orang dengan ilmu yang dia ada tu. Ni tak bijak. Banyak zaman ni orang, banyak pembacaan dia. Nak tunjuk dia banyak ilmu, saya bawa ilmu. Tak berakal, akal pendek, menyebabkan orang bergaduh. Antaranya menimbulkan masalah-masalah khilafiyah, masalah faraq. Nak orang kata dia ni pandai bijak, saya bawa yang khilafiyah. Jadi bergaduh orang, kelahi orang. Itu termasuklah yang tidak ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ni ialah menyebarkan ilmu, menyelamatkan manusia, orang tak bergaduh. Tak bergaduh. Allah Ta'ala bila dia siapa kehendaki, barang siapa yang lebih kebijaksanaan, dia mendapat kebaikan yang banyak, dan tidak mengambil pengajaran melainkan mereka yang ada akal fikiran yang sebenarnya. Wallahu a'lam.